Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan seterusnya kita akan bincangkan topik yang sebenarnya hangat diperkatakan oleh semua tentang kos harga barang yang semakin meningkat. Bukan sahaja di Malaysia sebenarnya tapi di seluruh dunia, dan kita dapat lihat semua negara dunia sedang bergelut dengan musuh yang namanya inflasi lah, yang sering kali kita dengar. Tapi apakah sebenarnya ungkapan inflasi itu dan kesannya kepada kehidupan seharian kita? Kita bersama dengan tetamu saya, Dr. Muhammad Zaidi Muhammad Zabri, Pensyarah Kanan di Jabatan Kewangan, Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya. Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Sama-sama kembali. Doktor, perbincangan kita akan menjurus kepada penetapan harga siling barang dan kemampanannya serta kebolehan mekanisme itu untuk mengurangkan inflasi. Tapi mukadimahnya kita ingin tahu apakah inflasi? Kalau semua kos meningkat, bukankah secara konsepnya kita punya gaji pun akan turut meningkat? Maka dengan itu akan ditimbal baliklah, bukankah? Assalamualaikum, selamat pagi semua. Itu merupakan salah satu falasi lah. Maknanya bila kita melihatkan kepada harga barang yang naik dan kita secara automatiknya mengandaikan bahawa gaji pun turut naik. Kalau kita tengok data yang dikeluarkan oleh DOSM, Jabatan Perangkaan, maknanya bulan April tahun 2021 ke April 2022, kita punya inflasi ini sebenarnya kalau nak dimudahkanlah, inflasi ini ialah kenaikan harga barang pada umumnya. Maknanya berbanding April 2021 dengan April 2022, April 2021 ni masih lagi kita dalam PKP kan. So setahun ni perubahannya 2.3 ataupun 24%. Pada bulan Mei, yang menariknya naik lagi 2.8%. Ini data rasmi ini bukan saya petik daripada langit Dan nombor 3, Jun 2021 dan 2022, indeks harga pengguna, maknanya consumer price index tu meningkat lagi lebih 3%. First time dalam kurang lebih saya rasa dekat 10 tahun, julung-julung kalinya naik melebihi 3.4%. Dan kebanyakan kalau kita tengok indeks harga pengguna ni sebenarnya dia akan dibagi-bahagikan ataupun dikategorikan kepada beberapa bakul. Ada bakul makanan, bakul pakaian, bakul barang api, dan dalam indeks harga pengguna ni yang paling tingginya ialah makanan dan minuman bukan alkohol. Kalau tak silap saya dalam kurang lebih 5%. Maknanya berbanding dengan tahun lepas, tahun ni harga makanan meningkat setinggi 5%. Dan kalau kita tengok pecahan ikut negeri pula, Selangor dan wilayah, purata mereka lagi tinggi daripada national average ataupun purata kebangsaan. Selangor wilayah saja 8.1%. Wow. Alright. So bila kita bercakap 8% ni maknanya kalau tahun lepas kita belanja RM100, tahun ni kita kena belanja berapa dia peningkatannya maknanya RM100 dan RM8 lah. Orang di wilayah. Itulah. Tapi kalau kita lihat kepada seluruh dunia pun, inflasi adalah satu musuh yang saya rasalah, ini pandangan saya, dieksport melalui dolar Amerika Syarikat. Kerana kadar inflasi di Amerika Syarikat adalah mencapai rekod yang tertinggi pada tahun ini. Jadi sebab semua barangan dan perkhidmatan dijual beli di peringkat antarabangsa menggunakan dolar Amerika. Maka menggunakan dolar itulah inflasi itu dieksport ke seluruh dunia. Betul. So kalau kita balik kepada konsepnya, yang paling mudah kita panggil ialah dollar imported inflation. Maknanya inflasi itu disebabkan oleh kita kena faham saya kena patah balik. Malaysia ialah negara trading ataupun negara trading apa ya? Pedagang. Pedagang. So maknanya kita banyak import dan ekspor. So bila kita terdedah dengan import dan ekspor, so kita akan terdedah kepada risiko inflasi ni. Maknanya dollar imported inflation. Dan disebabkan macam Terence sebut tadi, kita punya dagangan ni banyaknya menggunakan US dollar. Dan kalau tengok di US kadar inflasinya hampir 10% tau. 10%. Lagi tinggi daripada di Selangor. So kita ada macam-macam lah global supply chain, maknanya masalah bekalan sebabkan Rusia ceroboh Ukraine.
peningkatan harga minyak, bukan peningkatan, maknanya naik turun harga minyak, komoditi. So bila kita negara yang pedagang ni, dia akan memang nak tak nak akan impact lah kepada Malaysia juga. Dan mereka juga seperti negara lain, seperti Malaysia juga menggunakan pakej rangsangan ekonomi pada ketika pandemik untuk menyelamatkan keadaan. Jadi apabila kita menggunakan pakej-pakej rangsangan ini, kita menggunakan duit yang sepatutnya disimpan, dikeluarkan untuk membantu rakyat. Jadi juga akan kita lihat kesan daripada itu. Kos sara hidup sememangnya meningkat seperti yang Doktor sebutkan tadi. Jadi langkah-langkah awal kerajaan untuk menstabilkan harga barang adalah menetapkan harga ceiling. Mekanisme ni kita lihat dulu pada musim perayaan saja. Betul. Tapi sekarang dilihat pada hari-hari biasa. Jadi apakah sebenarnya mekanisme di sebalik meletakkan harga ceiling barang? Alright. Untuk harga untuk kawalan harga dia ada dua, satu ceiling, satu lantai. So ceiling maksimum lah, lantai harga minimum. Harga minimum contoh macam minimum wage ataupun gaji inilah minimum. Kalau maksimum contohnya macam minyak masak RON 95 dan yang ayam, ini bila harga melebihi harga yang biasa kita terima, so kerajaan akan step in, akan masuk untuk mengenakan harga ceiling. Bila kerajaan perlu top up, kita panggil top up lah, bukan top up lah, maknanya harga setinggi ini, harga tinggi ini dan kerajaan meletakkan harga maksimum di bawah. Bila bawah, perbezaan ni ialah kos kepada kerajaan. Ini yang saya nak kena tekankanlah kepada rakyat semualah. Contoh, kita punya pendapatan kerajaan kurang lebih 220 ke 230 bilion. Alright. Subsidi untuk bahan api, bantuan keluarga Malaysia, semua sekali dipakejkan 35 bilion. Maknanya kurang lebih 35 bilion. So kurang lebih 1/3 daripada pendapatan kerajaan digunakan untuk mengawal harga. Dan ada pepatah daripada Native American lah, orang asal Amerika. Sebenarnya dah dengar tak? Kita ni sebenarnya bukan mewarisi dunia ni, bumi ni daripada nenek moyang kita, tapi kita hanya pinjam saja daripada ni. So sebenarnya pinjam ni literally kita kena pinjam. Maknanya pinjam masa depan anak cucu kita dengan menambah hutang dan untuk menampunglah subsidi ataupun mekanisme kawalan harga ni. Tapi saya nak sebut, saya bukannya anti subsidi, tak. Nanti saya akan terangkan ni. Saya bukannya anti mekanisme harga ceiling ni, tidak. Tapi semua harga ni akan ada kos. Contohnya kita perlu menambah lagi hutang. Bila tak cukup kan, pendapatan kurang daripada apa yang kita belanjakan, so kita kena tambah hutang. So saya cadangkan kepada kerajaan ialah untuk mulakan subsidi bersasar. Menurut pengerusi Majlis Pemulihan Negara Tan Sri Muhyiddin Yassin, kurang lebih separuh daripada 35 bilion lebih itu, subsidi itu dinikmati oleh golongan berada. Oleh semua rakyat lah. Semua rakyat pun kan. Jadi golongan berada yang ambil. Dengan kadar lebih tinggi. So saya cadangkan memang kena bersasar lah. Sama ada buat cash transfer. Untuk masa pendek kita buat cash transfer. Pindahkan dulu. Instead of one off kita buat bulanan. Sementara saja. Untuk mengatasi masalah inflasinya lah. Bukan masalah sebenarnya. Isu inflasi ni. Dan masa panjangnya kita mungkin boleh buat sistem kupon. So bila kupon tu mereka yang layak saja dapat. Untuk isi RON 95, untuk beli minyak masak contohnya. So begitulah kurang lebih. Macam food stamp. Food stamp, exactly. Food stamp. Jadi ini adalah satu kaedah yang memang bersasar. Kalau kita boleh lihat kepada situasi dengan ayam, 1 bilion dibelanjakan untuk subsidi semata-mata, meskipun kita adalah negara yang mengeluarkan 100% keperluan ayam sendiri. Kita boleh keluar cukup ayam tu memang cukup sumber proteinnya untuk rakyat. Namun disebabkan oleh kos makanan ayam yang meningkat, maka subsidi sebanyak 1 bilion terpaksa dikeluarkan oleh kerajaan. Dan seperti yang dikatakan oleh doktor ni, semua ni ada kos. Dan juga kembali kepada ungkapan tadi, kita pinjam daripada anak cucu kita yang kena bayar kos tu sebenarnya. Jadi apakah langkah-langkah yang boleh digunakan oleh kerajaan untuk meningkatkan pendapatan? Sebab kita dah lihat bahawa defisit kita bergerak ke hadapan, bergerak ke arah belanjawan ataupun bajet 2023 nanti akan meningkat. Jadi apakah cara untuk menambah pendapatan kerajaan?
kita perlukan kepada perubahan bukan nak kata paradigma dah, maknanya seismic shift, maknanya perubahan secara berskala besar. Kita punya ekonomi masih lagi bergantung kepada kita kata buruh kasar lah, maknanya labor intensif. So sekarang apa yang kita perlu buat, saya rasa kerajaan dah bergerak ke arah tu, cuma kena percepatkan lagi, iaitu bergerak kepada ekonomi yang bernilai tinggi, value added ekonomi. Contohnya kita ambil minyak, kita proses, baru kita jual. So selama ni kalau kita supply saja, kita tak ada tambahan nilai kepada kita punya ekspor. So bila kita fokus kepada tambahan nilai ni, seperti apa yang jiran kita buat, Singapura, so ini akan menambahkan pendapatan negara. Ini yang saya nampak, sebab kita dah tak boleh lawan Vietnam contoh, Indonesia. Indonesia memang labor intensif, tak ada masalah. Rakyat mereka 270 juta. Kita hanya 10% daripada Indonesia. Vietnam tak payah lawan. Sekarang ni even Myanmar dah masuk, Kemboja pun dah lawan dalam labor punya intensif. So kita kena lawan yang value added ataupun nilai tambah punya industri lah. Dan seterusnya, kita selalu dengar peranan orang tengah dalam meningkatkan kos barang. Tapi orang tengah pun ada mainkan peranannya. Pengangkutan, mempakej semula, pemprosesan, misal kata. Jadi adakah kita secara tidak adil sebenarnya melabel orang tengah ni sebagai jahat? Betul. Bagi saya tak semualah. Orang tengah macam yang Terence sebut tadi, ada kelebihan ataupun dia mudah cara sebenarnya antara pengeluar dan pengguna. Tapi apabila masalah besarnya ialah orang tengah ini menjadi kartel. Apabila mereka mengawal pasaran, mereka decide ataupun putuskan untuk membuat keputusan-keputusan yang bakal menaikkan harga tanpa pengetahuan pengguna. Contohnya minggu lepas MyCC Suruhanjaya Competition persaingan baru mengeluarkan dapatan awal bahawa 5 pengusaha makanan ayam menaikkan harga. Tapi ini dapatan awal lah, belum lagi charge lah. So para pengeluar makanan ayam ni mempunyai masa selama 30 hari untuk respon lah, untuk memberikan maklum balas kepada dapatan awalnya. So sebabnya makanan ayam dia menyumbang lebih kurang 75%. Maknanya 3 suku daripada kos ayam tu, 3 sukunya ialah makanan ayam saja. So bila itulah saya nak quote yang MyCC-nya lah. So bila ada usaha untuk kartel ke, ini bukan ayam saja sebenarnya. Apa-apa saja industri yang ada kartel, yang ada collusion ataupun kesepakatan antara untuk mereka menaikkan harga tanpa pengetahuan rakyat, ini yang saya rasa MyCC kita kena tambah taring sebenarnya. Tambah taring lah. Jadi ini bukan terhad kepada pengusaha ayam itu saja, tapi ramai lagi yang sedia maklum bahawa mungkin adalah kewujudan kata-kata ini. Kalau anda tahu, anda boleh laporkan terus kepada MyCC. Ini peranan anda sebagai rakyat. Secara ringkas, apakah peranan-peranan lain yang boleh dimainkan oleh rakyat dalam tatkala kita berdepan dengan situasi yang mencabar ini? Itulah. Sekali lagi macam saya ulang hari itu, saya nak menceramah sebenarnya tak boleh. Nanti orang akan ingat saya ni duduk di stul yang tinggi dan berceramah kepada orang lebih rendah, tak. Punching down. So sebenarnya apa yang saya boleh kongsikan, kita kena jadi pengguna yang bijak lah, menggunakan contohnya aplikasi price catcher yang di-develop oleh KPDN HCP kan. So kita boleh bandingkan harga. So bila kita rancang pembelian kita secara maknanya berkala, ataupun yang kecil-kecil tak apalah, tapi untuk barang-barang kering contohnya kita boleh bandingkan harga. Tapi saya nampak pula kalau kita sentiasa ke pasaran besar ni, kita akan membunuhlah pasaran kecil ni, mom and pop shop ni kan. So itulah konundrum ataupun dilema dia. Kalau kita ke sana untuk demi harga yang murah, kita akan membunuh perniagaan-perniagaan kecil. Tapi kita nak selamatkan kita punya duit yang semakin kecil. So itulah of course kerajaan banyak kena buat. So rakyat pun kena sama-samalah, tapi itulah susah nak cakap sebenarnya. Mungkin kita kena meningkatkan nilai kita di pasaran supaya kita boleh bukan sahaja terlalu memilih, tapi kita boleh meningkatkan tahap gaji kita dengan meningkatkan kemahiran dan sebagainya. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami secara jujur, secara telus kita berbincang tentang kos sara hidup yang semakin meningkat dan juga bagaimana harga siling ni boleh membantu. Kita akan berehat seketika.